Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Jun 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin perlu meletakkan jawatan jika gagal menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membuka semula Parlimen secepat mungkin. Perkara itu dinyatakan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan hari ini. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden PH turut menyebut tindakan Muhyiddin melengahkan pembukaan sidang Parlimen memberi gambaran bahawa beliau telah mengenepikan pandangan baginda. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan pemimpin DAP Lim Guan Eng. Yang di-Pertuan Agong semalam berpandangan Parlimen harus bersidang semula secepat mungkin selepas mempengerusikan mesyuarat khas Raja-Raja Melayu. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin baru-baru ini berkata Parlimen boleh dibuka semula apabila pelan pemulihan negara memasuki fasa ketiga antara bulan September atau Oktober. Sementara itu, Taqiyuddin Hassan menyifatkan pembukaan semula Parlimen yang dicadangkan pada September atau Oktober selari dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu berkata demikian dalam program Bual Bicara Anjuran Portal Harakah malam tadi. Ini perkataan yang dikeluarkan dalam kenyataan ini, sidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Yang di-Pertuan Agong pun tidak menitahkan perlu diadakan pada bulan berapa. Secepat mungkin. So, Perdana Menteri kita kata pun bulan 9 atau bulan 10. Sekarang ni kita dah hampir penghujung bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Sudah hampir dah. Kita akan ada, pasti akan diadakan itu. Tambahnya, apabila Parlimen bersidang semula, ahli Parlimen perlu menumpukan perhatian kepada isu berkaitan COVID-19. Menyentuh mengenai Parlimen hybrid, Taqiyuddin menjelaskan kaedah itu memerlukan peraturan tetap dipinda bagi membolehkan persidangan dibuat secara fizikal dan maya. Sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada puatan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita yang seterusnya. Seorang lagi pemimpin politik tampil mempertikaikan tindakan kerajaan menguruskan pandangan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Kali ini oleh individu yang terlibat secara langsung dengan Parlimen iaitu Timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Othman Said. Azalina yang merupakan bekas Menteri Hal Ehwal Undang-Undang itu berkata, titah diraja adalah sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan. Ahli Parlimen Pengerang itu turut mempersoalkan sekiranya negara sedang mengalami krisis perlembagaan. Dalam ciapannya di Twitter, Azalina turut menyertakan grafik yang membayangkan keperluan mendesak agar Parlimen dibuka di sebalik pendirian asal kerajaan. Sebelum ini, Azalina merupakan antara pemimpin politik yang lantang menggesa pembukaan semula Parlimen, antara lain bagi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kerajaan dalam menghadapi COVID-19. Dalam pada itu, Pemuda Pakatan Harapan membuat laporan polis ke atas Taqiyuddin berhubung titah Yang di-Pertuan Agong mengenai sidang Parlimen. Laporan polis itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi hari ini. Ini jelas gagal. Kerajaan yang sepatutnya menjaga rakyat telah memperjudikan nasib rakyat. Sebab tu kita minta supaya kebiadaban dan juga keceluparan Menteri Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin ini perlu untuk kita hentikan dan perlu untuk kita siasat sejauh mana ianya benar-benar menyalahi aturan yang sepatutnya beliau akur sebagai seorang menteri dalam kabinet. Menurut Syazni, mengikut Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 juga, Parlimen boleh dipanggil untuk bersidang segera tanpa menunggu bulan September. Syazni yang juga Ketua Pemuda Amanah berkata, pihaknya sudah meminta pemuda PH di seluruh negara supaya membuat laporan polis yang sama terhadap Taqiyuddin. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine.
It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan vaksin COVID-19. Malaysia memantau secara dekat pendekatan vaksin campur dan padan dengan AstraZeneca sebagai dos pertama, diikuti oleh Pfizer untuk dos kedua. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Kari Jamaluddin. So we have some real-world data that we've received from Germany about heterologous vaccinations using the AZ for the first dose and the Pfizer for the second dose, which has been shown to boost the neutralizing antibody and to be more effective against variants. So we're watching this very closely. We don't want to make a decision, quick decision on this before getting more data. Setakat ini, Malaysia tidak menggunakan kaedah vaksinasi campur dan padan. Varian Beta B1351 yang berasal dari Afrika Selatan merupakan varian COVID-19 paling banyak dikesan di Malaysia dengan 123 kes dilaporkan pada 10 Jun. 18 orang anak muda hari ini yang mewakili gerakan Undi 18 memperoleh lampu hijau daripada mahkamah. Ini bagi mereka meneruskan permohonan untuk memaksa kerajaan melaksanakan Undi 18 menjelang Julai tahun ini. Kebenaran mahkamah itu diberikan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Ahmad Kamal Mat Syahid hari ini. Ini bermaksud mahkamah akan menetapkan tarikh untuk mendengar merit semakan kehakiman melalui penghujahan semua pihak. Pada 2 April lalu, sekumpulan belia memfailkan permohonan bagi mendapatkan beberapa perintah mahkamah susulan tindakan responden menangguhkan pelaksanaan Undi 18. Penangguhan itu menyebabkan 1.2 juta remaja berumur 18 hingga 20 tahun tidak dapat mengundi jika pilihan raya umum diadakan tahun ini. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nosha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.